Golongan petani di Hulu Terengganu telah bangkit menentang campur tangan British di Terengganu dalam satu perjuangan yang dipanggil Kebangkitan Tani. Mereka telah dipimpin oleh seorang ulama, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong. Siapakah Haji Abdul Rahman Limbong? Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Dilahirkan pada tahun 1868 di Terengganu. Beliau merupakan salah seorang keturunan keluarga ulama besar dari Melayu Patani. Pekerjaan beliau selaku seorang ulama ialah menyampaikan pengajian dan kuliah agama Islam di sekitar negeri Terengganu. Disebabkan sering berulang-alik ke kampung Limbong di Kemaman untuk mengajar agama, beliau diberi gelaran Haji Abdul Rahman Limbong. Sebab penentangan. Walaupun perjanjian Inggeris Siam pada tahun 1909 telah menjadikan British sebagai kuasa yang menaungi negeri-negeri Melayu Utara termasuk Terengganu, Sultan Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin III telah berjaya menghalang campur tangan British di Terengganu. Kejayaan baginda mengekang campur tangan British telah diperkukuhkan lagi dengan pengenalan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, iaitu Idkhanul Muluk bi Ta'dil Suluk. Hal ini menjadikan Terengganu sebagai salah sebuah negeri yang terakhir dipengaruhi British di tanah Melayu. Baginda juga hanya bersetuju untuk menerima seorang pegawai British yang bertaraf wakil sahaja. Hasilnya, seorang pegawai British iaitu W.L. Conley telah dilantik sebagai British Agent di Terengganu. Pun begitu, wakil British tidak mempunyai kuasa untuk campur tangan dalam pentadbiran negeri Terengganu. British terus menekan Sultan Terengganu untuk menerima seorang penasihat British di Terengganu. Hanya pada tahun 1919, British berjaya menempatkan seorang penasihat British di Terengganu. Melalui pelantikan J.L. Humphreys sebagai penasihat, British telah berjaya campur tangan di Terengganu. Setelah berjaya campur tangan, pentadbiran British telah memperkenalkan berbagai undang-undang baharu yang telah membebankan penduduk Terengganu. Antaranya, penduduk perlu mendapatkan permit kebenaran untuk mengusahakan tanah pertanian. Sebagai syarat mengusahakan tanah, penduduk diwajibkan membayar cukai sebanyak 50 sen setahun. Hal ini telah menimbulkan kemarahan petani kerana kesemua tanah milik mereka adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka merupakan pemilik tanah tersebut dan British tiada hak untuk mengutik cukai ke atas tanah mereka. Selain itu juga, pentadbiran British telah melarang penduduk untuk memungut hasil hutan dan menebas tanah hutan bagi membuka kawasan pertanian baharu tanpa kebenaran. Peristiwa penentangan. Pada tahun 1922, 43 orang petani di Kuala Telemong telah ditangkap kerana tidak mempunyai pas kebenaran bagi mengusahakan tanah pertanian. Mereka telah didakwa di mahkamah atas kesalahan tersebut. Haji Abdul Rahman Limbong telah bertindak menjadi peguam bela kepada para petani tersebut. Beliau berhujah bahawa tanah itu milik Allah yang Allah kurniakan sebagai pusaka nenek moyang kepada mereka. Undang-undang Islam membenarkan pemilikan tanah secara harta pusaka. Disebabkan kepintaran Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong dalam hujah pembelaan, pihak mahkamah terpaksa melepaskan kesemua petani yang terlibat. Seterusnya, pada tahun 1925, kebencian para petani terhadap pentadbiran British semakin memuncak. Mereka sengaja mencabar British dengan mengusahakan tanah milik Tengku Nik yang terbiar. Pada tahun 1928, penentangan rakyat terhadap British sampai ke kemuncaknya. Pentadbiran British telah mengancam untuk mengambil tindakan terhadap para petani di Telemong, Kuala Berang, Tersat dan Dungun yang tidak memiliki pas pertanian. Hasilnya, seramai 1,000 orang petani telah berhimpun di Hulu Terengganu. Mereka telah mara ke bandar Kuala Berang yang menjadi pusat pentadbiran di Hulu Terengganu. Di Kuala Berang, pegawai British terkejut dengan kehadiran ribuan petani dan telah melarikan diri ke Kuala Terengganu. Para petani telah menguasai bandar Kuala Berang dengan menduduki pejabat-pejabat kerajaan dan balai polis. Mereka juga telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol perjuangan umat Islam di seluruh dunia pada waktu tersebut terhadap bendera merah Empayar Islam Turki Utsmaniyah. Kejayaan menguasai Kuala Berang menyebabkan para pejuang berasa lebih bersemangat. Mereka telah bertindak mara ke ibu negeri Terengganu, iaitu ke Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu, Kerajaan Terengganu telah menghantar pasukan polis yang bersenjata lengkap bagi menyiasat peristiwa penentangan di Kuala Berang. Kedua-dua pasukan, iaitu pasukan pejuang tani dan pasukan polis,
telah bertembung di kawasan Padang Kacung. Pihak polis telah meminta para penentang untuk menyerah diri, namun keadaan kucak-kacir telah berlaku apabila para pejuang mula menyerang polis. Pasukan polis telah melepaskan tembakan, menyebabkan beberapa orang petani mati terbunuh. Hasil daripada serangan tersebut, para pemimpin tempatan yang menggerakkan penentangan tersebut telah didakwa dan dipenjara. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong pula tidak dipenjara, sebaliknya dibuang negeri ke Mekah. Hukuman yang dikenakan ke atas beliau menunjukkan British sangat takut dengan keupayaan ulama yang bukan hanya mampu menggerakkan perjuangan rakyat, akan tetapi pemikiran dan hujah mereka sukar untuk ditewaskan oleh British.